Telaga Nabi itulah kita akan berhenti, duduk, berehat, senyum, bersembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang best. Cerita VVIP umat Nabi Muhammad, mereka tidak dibuka buku amalan mereka. Tidak dibuka buku amalan mereka, direct menuju ke telaga Rasulullah, menaiki titian sirat selaju kilat, dan akhirnya berjalan masuk ke dalam syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya cerita malam ni kita pergi ke Telaga Kausar terlebih dahulu, ataupun Telaga Rasulullah. Sebab Kausar ini adalah nama sungai Dakhilul Jannah. Kausar adalah nama sungai, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, nama sungai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, dan dia mengalir keluar. Ada dua cabang mengalir keluar, masuk ke dalam telaga Nabi luar syurga. Telaga Nabi itulah kita akan berhenti, duduk, berehat, senyum, bersembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang best. Sebab tu Nabi bila sebut kat sahabat, Nabi kata isbiru, sabar, hatta talqauni indal haud, sampai nanti kita berjumpa di haud. Zaman dulu di Mekah, para sahabat menyebarkan Islam, nak amal Islam kena pertaruhkan nyawa. Ammar ibn Yasir tengok dengan matanya bagaimana ibu dia disiksa oleh pemimpin Quraisy yang zalim di Mekah, dimasukkan besi ataupun tombak daripada dubur ibunya dan dijolok naik ke atas. Ammar ibn Yasir melihat ayahnya dibunuh di depan matanya. Bila tengok suasana sahabat-sahabat dibunuh ini, Nabi kata isbiru, sabar wahai sahabat-sahabatku, hatta talqauni indal haud, sampai kita jumpa di telaga aku nanti. Bersabar, nanti di telaga aku nanti kita jumpa, minum dan berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tempat yang paling best. Dia mula-mula kita bangun daripada alam barzakh, tiup sangkakala. Kedua, kita menuju ke tempat timbang. Yang ni perit lah. Ini tempoh yang paling panjang, kerana di atas mahsyar itu bukan sahaja manusia, tetapi binatang juga akan dibangkitkan di mahsyar, jin akan dibangkitkan di mahsyar, syaitan akan dibangkitkan di mahsyar, malaikat akan dibangkitkan di mahsyar. Tuan-tuan bayang tengok besar mana mahsyar. Semenanjung Malaysia kalau berdiri tak cukup. Semua makhluk ni tak cukup. Bumi ni kalau dilapangkan, diratakan, berdiri semua makhluk ni, start daripada zaman Nabi Adam sampai malam ni, tak muat. Tak muat. Banyaknya bilangan malaikat, banyaknya bilangan binatang, banyaknya bilangan jin dan syaitan. Sangat banyak. Bila semua berhimpun, nama yang akan dipanggil adalah jin dan manusia. Binatang tidak dipanggil. Binatang tidak ditimbang. Tiada dosa dan tiada pahala. Waktu tu orang akan berangan-rangan, kalaulah aku jadi kerbau dulu. Waktu tu orang akan berangan, kalaulah aku jadi apa. Waktu tu orang kafir akan berangan, indahnya, bagusnya kalau aku jadi tanah seperti binatang.
Binatang akan dipanggil di depan. Tuan-tuan tengok, hari mahsyar, hari keadilan. Binatang, kata Rasulullah, akan dipanggil ke depan seperti 2 ekor kambing. Satu bertanduk, satu tidak bertanduk. Yang bertanduk itu dulu di dunia dia tanduk kawan dia yang tidak ada tanduk. Lalu dipanggil oleh Allah di mahsyar, lalu dibalas perbuatan itu, tapi tak ada syurga, tak ada neraka. Habis peristiwa balas, Allah Ta'ala panggil binatang tu. Tuan-tuan, binatang yang sama yang hidup di atas dunia ni. Maksudnya kerbau yang tuan-tuan pernah pelihara di dunia, kucing yang tuan-tuan pernah pelihara di dunia, anjing yang tuan-tuan pernah bunuh di dunia, semua itu akan dihidupkan di mahsyar. Yang sama, oyen yang sama, kerbau yang sama, buaya yang sama, ular yang sama. Habis dibalas di atas mahsyar, tak ada dosa pahala, tak ada syurga neraka, kesemuanya menjadi tanah. Tak ada. Malaikat tidak ditimbang, syaitan tidak ditimbang. Semua malaikat selamat, semua syaitan dihumban masuk ke dalam neraka. 2 makhluk yang akan ditimbang, jin dan manusia. Kita apa? Kita pakat mengaku binatang pula lagi. Orang ni, kita manusia tuan. 2 yang ditimbang nanti oleh Allah, dipanggil oleh Allah, bukan dipanggil oleh malaikat, dipanggil oleh Allah sendiri. Fulan bin Fulan, takkan berdiri orang lain, dia yang akan datang, dia yang akan berjalan ke depan. Fulan bin Fulan, iqra' kitabak, buka buku amalan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu menjadi saksi ke atas apa yang kamu telah lakukan. Panggil nama kita, baca buku amalan. Tuan-tuan bayang seorang-seorang. Lama Ustaz? Lama. Tuan-tuan, seorang demi seorang. Ada satu kumpulan umat Nabi Muhammad yang tidak perlu menunggu giliran satu persatu. Mereka adalah kumpulan VVIP umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau cerita sebab saya selalu dah cerita tentang benda ni. Ramai yang dah pernah dengar cerita VVIP umat Nabi Muhammad. Mereka tidak dibuka buku amalan mereka. Tidak dibuka buku amalan mereka, direct menuju ke telaga Rasulullah, menaiki titian sirat selaju kilat, dan akhirnya berjalan masuk ke dalam syurga di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi lain yang tidak ditimbang amalannya Ustaz? Tak ada Nabi yang tidak ditimbang. Rasul ditimbang amalannya. Nabi Ulul Azmi Ustaz, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ditimbang amalan. Ya, ditimbang amalannya. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang tidak ditimbang. Ya, ada di kalangan umat Muhammad kerana mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau lagi, tak mau minta lagi, tak berasa untung lagi jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sungguh kita tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beruntung kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung. Manusia paling dekat dengan Nabi, manusia yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari sunnah Nabi, cari sunnah Nabi, beramal, berazam dengan Allah. Wahai Allah, mulai malam ni nak amal semua sunnah Nabi. Ya Allah, mulai malam ni nak amal semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.